Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini kita akan menyambung pelajaran kita bagi tajuk 3.5.2 Pertumbuhan Perniagaan. Para pelajar boleh merujuk teks bab 3 muka surat 137. Pertumbuhan perniagaan. Pertumbuhan perniagaan merujuk pada hasil yang meningkat dari semasa ke semasa untuk mencapai matlamat perniagaan. Pertumbuhan perniagaan menjadi asas kepada perkembangan perniagaan pada masa hadapan. Bermaksud, pertumbuhan perniagaan ini adalah keadaan di mana hasil ataupun pendapatan perniagaan kita semakin naik atau meningkat dari satu masa ke masa yang lain. Perancangan yang boleh diambil bagi meningkatkan hasil jualan adalah seperti berikut. Yang pertama, merancang membuka cawangan yang banyak. Hasil jualan yang meningkat menjadi asas kepada peningkatan keuntungan perniagaan. Sudah tentulah apabila hasil perniagaan kita banyak, meningkat, keuntungan perniagaan kita juga akan turut meningkat. Maksudnya di sini hasil jualan dan keuntungan ni adalah berkadar langsung. Apabila hasil jualan meningkat, automatik keuntungan perniagaan kita akan turut meningkat. Jadi, keuntungan boleh dijadikan sebagai modal pelaburan untuk membuka cawangan perniagaan. Maksudnya di sini, kita boleh gunakan keuntungan yang kita ada sebagai modal untuk membuka cawangan perniagaan yang baru. Dalam jangka masa panjang, perniagaan yang berjaya meningkatkan keuntungan boleh menaikkan nilai perniagaan. Apa pula yang dimaksudkan dengan nilai perniagaan? Pelajar boleh merujuk pada teks muka surat 138 di bahagian istilah perniagaan. Nilai perniagaan ataupun business value merujuk kepada imej perniagaan kepada pihak berkepentingan. Maksudnya di sini, apabila keuntungan perniagaan kita meningkat, nilai perniagaan ataupun imej perniagaan kita pada mata pihak berkepentingan adalah lebih baik. Seterusnya, membesarkan perniagaan sedia ada. Pertambahan kuantiti jualannya, produk dari semasa ke semasa membolehkan hasil jualan perniagaan boleh meningkat. Maksudnya di sini, pertambahan kuantiti, pertambahan jumlah jualan produk dari satu masa ke masa yang lain akan meningkatkan hasil jualan perniagaan kita. Para peniaga boleh mempunyai keyakinan yang tinggi untuk terus melaburkan modal. Bagi perniagaan baru, mereka akan membuat pilihan untuk mengembangkan perniagaan tersebut. Setiap tindakan yang diambil oleh perniagaan didorong oleh keinginan untuk mendapat pulangan tinggi melalui peningkatan keuntungan. Seterusnya ialah memaksimumkan keuntungan. Memaksimumkan keuntungan merupakan matlamat utama sesebuah organisasi perniagaan. Jika pelajar-pelajar masih ingat, sebelum ini kita mempelajari berkenaan OBU, iaitu organisasi bermotifkan untung. Setiap organisasi bermotifkan untung mempunyai matlamat utama, iaitu memaksimumkan keuntungan. Jadi apa maksud memaksimumkan keuntungan? Memaksimumkan keuntungan bermaksud perniagaan mendapat keuntungan yang tertinggi, yang terbanyak hasil daripada penggunaan sumber perniagaan, termasuklah bahan mentah, modal insan, teknologi dan keusahawanan yang cekap. Konsep kecekapan pula ialah kemampuan memaksimumkan hasil dengan meminimumkan kos. Bermaksud di sini, kita cuba mendapatkan jumlah hasil yang sebanyak mungkin, yang semaksimum mungkin dengan meminimumkan ataupun mendapatkan pada kos yang paling minimum ataupun paling sedikit. Jadi perbezaan yang wujud antara memaksimumkan hasil dengan meminimumkan kos akan dapat memberikan keuntungan tertinggi kepada perniagaan.
Jadi di sini, untung diperoleh apabila terdapat lebihan dalam hasil setelah jumlah hasil ditolak jumlah kos. Keuntungan akan digunakan sebagai modal pusingan untuk meneruskan operasi dalam perniagaan. Untung dapat dimaksimumkan melalui pengurangan dalam kos pengeluaran ke tahap yang paling minimum. Maksudnya di sini, kita akan mendapat untung yang maksimum sekiranya kita mampu membuat pengurangan dalam kos pengeluaran ke tahap yang paling rendah ataupun paling minimum. Jadi formula untuk mendapatkan untung ialah untung bersamaan jumlah hasil tolak dengan jumlah kos. Pelajar-pelajar harus ingat di sini, jumlah kos ini adalah merangkumi dua jenis kos yang telah pelajar-pelajar pelajari sebelum ini, iaitu merangkumi kos tetap dan juga kos berubah. Baiklah. Jumlah hasil jualan boleh dihitung berdasarkan jumlah kuantiti, iaitu berapa jumlah pengeluaran kita lah, didarab dengan harga produk, iaitu harga jualan, sementara jumlah kos diperoleh dengan mencampurkan kos tetap dengan kos berubah. Ini yang cikgu maksudkan tadi. Maksudnya jumlah kos ni dia merangkumi kos tetap dan juga kos berubah. Sementara jumlah hasil tu kita peroleh dengan mendarabkan jumlah kuantiti dengan harga jualan produk. Jadi, jika nilainya positif, maka perniagaan mendapat untung. Sebaliknya, jika nilai negatif, perniagaan mengalami kerugian. Hal ini boleh digambarkan melalui formula seperti di bawah inilah. Jumlah hasil sama dengan harga darab kuantiti. Jumlah kos pula diperoleh dengan mencampurkan kos tetap dan kos berubah. Dan untuk mendapat kos berubah kita akan dapat melalui pengiraan kos berubah seunit darab dengan kuantiti pengeluaran. Okey. Jadi organisasi perniagaan perlu mengetahui kedudukan jumlah kuantiti, iaitu jumlah pengeluaran lah, kuantiti jualan produk yang boleh menghasilkan jumlah hasil tertinggi dan jumlah kos yang paling rendah. Apabila perniagaan memperoleh maklumat yang tepat berkaitan dengan kuantiti jualan produk semasa, hal ini membolehkan perniagaan dapat membuat perancangan secara lebih baik dan sistematik. Jadi dalam memaksimumkan untung ni, terdapat dua perkara, iaitu yang pertama perancangan jangka pendek. Dan yang kedua ialah perancangan jangka masa panjang. Kita lihat dulu berkenaan perancangan jangka masa pendek. Dalam jangka masa pendek, perniagaan tidak semestinya akan mendapat untung atau memaksimumkan keuntungan. Maksudnya dalam tempoh masa yang singkat, pada permulaan ataupun awal kita berniaga, kita mungkin tidak akan dapat memaksimumkan keuntungan. Kenapa? Keadaan ini berlaku disebabkan oleh kelaziman dalam jangka masa pendek, perniagaan tidak dapat beroperasi dengan cekap. Maklumlah kita masih baru dalam satu perniagaan, jadi ada kemungkinan kita tidak dapat beroperasi dengan secekapnya lah. Seperti mengeluarkan produk dalam kuantiti yang banyak. Jadi itu mungkin kita tak dapat capai untuk membuat pengeluaran dalam jumlah ataupun kuantiti yang banyak ni. Jadi kesannya kos pengeluaran produk seunit akan meningkat apabila kita tidak mampu mengeluarkan produk dalam kuantiti ataupun jumlah yang banyak, automatik kos pengeluaran produk kita bagi seunit akan meningkat. Dan hal ini akan menyebabkan perniagaan tidak mendapat keuntungan yang tinggi. Dari segi perancangan jangka masa panjang, dalam jangka masa panjang, perniagaan boleh mengeluarkan barang atau perkhidmatan dengan kuantiti yang banyak kerana perniagaan berupaya untuk menggunakan sumber dengan cekap serta dapat memaksimumkan keuntungan. Maksudnya pada jangka masa yang panjang, kita andaikan kita pada masa itu telah mahir dan kita telah mampu menggunakan segala sumber dengan cekap. Jadi apabila kita mampu menggunakan segala sumber dengan cekap, kita akan mampu mengeluarkan produk dalam kuantiti yang banyak. Jadi apabila kuantiti pengeluaran kita banyak,
kos pengeluaran produk seunit akan menurun dan hal ini akan dapat memaksimumkan keuntungan. Jadi kesimpulannya, memaksimumkan memaksimumkan keuntungan merupakan tujuan perniagaan dalam jangka masa panjang. Ini harus kami ingatlah. Memaksimumkan keuntungan ni adalah tujuan perniagaan dalam jangka masa panjang sebab memaksimumkan keuntungan ada kalanya tidak mampu kita capai dalam jangka masa pendek. Jadi kegagalan perniagaan mendapat keuntungan dalam jangka masa pendek tidak menghalang perniagaan untuk terus berusaha mendapatkan untung dalam jangka masa panjang. Jadi setakat itu dulu rakaman cikgu untuk PDPR kali ini. Kita akan ke tutorial untuk kamu menjawab beberapa soalan yang akan cikgu berikan. Sila ke grup WhatsApp untuk melihat tugasan yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.